Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwatar al-ardha min nuri syamsika birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Okay, thank you Zaim. So untuk hari ini kita akan sambung kepada kad inventory Saya rasa mungkin ada yang dah boleh buat ataupun ada yang tak cuba lagi lah, tak apa. So untuk kad inventory, untuk kad inventory ni dia dah bagi tapak dekat awak, boleh rujuk lampiran E awak. Untuk penilaian inventory akhir, kalau awak perasan dekat situ dia tak perlu typing awak tak perlu typing pun benda ni. Awak tak perlu typing pun, maksudnya guna saja lampiran E yang ada dekat dalam kertas soalan awak, isikan semua data-data ni. So kalau awak perasan ada berapa kad inventory yang awak kena sediakan? Kira ada berapa tu kad inventory dalam soalan? 9. Yes, ada 9. So ada 9 kad inventory yang awak kena sediakan berpandukan kepada urus niaga awak lah. And then awak kena buat penilaian inventory akhir. So dekat sini awak kena totalkan lah berapa jumlah roti burger, roti oblong, burger ayam dan sebagainya. So ini adalah nilai inventory akhir. So nilai ini awak akan pakai untuk buat akaun perdagangan nanti. Sebab dalam akaun perdagangan awak ada inventory awal kan, and then awak ada juga inventory akhir. So dekat sinilah yang data yang awak nak ambil. So untuk bahagian kad inventory, dia mudah sahaja. So dekat sini kalau awak boleh refer awak punya pertama roti burger. Awak nampak dekat sini ada 2 saja. Yang tapak inventory awak kosong kan? Tapak inventory awak tu tak silap saya bahagian dokumen ni semua kosong. Betul ke salah? Betul. Kosong kan? So ini adalah dia punya dokumen yang terlibat. So dalam kad inventory awak dia cuma letak tarikh lah. So bila awak refer kepada awak punya awak punya urus niaga. Cikgu kecilkan sekejap. Cikgu guna yang ni lah. So bila awak ini yang dah siap. Untuk kad inventory awak punya nilai memang tak akan sama So jangan cuba-cuba tiru yang kawan lah, kena buat sendiri sahaja. So untuk buat kad inventory ni awak akan refer tarikh dia lah. Contohnya macam yang pertama 1 hari bulan. So awak akan tengoklah dokumen yang pertama awak dekat dalam ni apa dia. So dekat sini dokumen pertama yang berkaitan dengan kad inventory awak tadi. Adalah ini. Dokumen yang urus niaga yang keempat. Urus niaga yang keempat ni lah. So awak beli barang. So bila awak beli barang, stok awak tu bertambah ke berkurang? Bertambah. So awak akan letaklah di bahagian kad inventory. Di bahagian kad inventory ni awak akan letak dekat kolom masuk lah. Yang mana yang awak beli awak akan letakkan dalam kolom masuk. Yang mana awak pulangkan awak akan letak dekat kolom keluar. Ataupun kalau awak ambil inventory awak akan letak dalam kolom keluar jugalah. So itu yang awak kena faham dulu. So bila masuk, masuk yang semua ni kalau awak perasan yang ada 1 digit saja, 1 hari bulan, 8 hari bulan, 15 hari bulan, 23 hari bulan, semua itu adalah dokumen invoice. So awak boleh tulis sekarang lah semuanya adalah invoice. And then yang ada tarikh 2 hingga 7, 8 hingga 14, 15 hingga 21, 22 hingga 28, 29 hingga 30 itu adalah dokumen untuk memo. Kenapa? So ini 2 hingga 7 ni awak boleh refer yang untuk urus niaga keluar inventory awak. So keluar inventory tu awak boleh refer dekat dalam awak punya urus niaga ni jugalah. Awak boleh refer dekat dalam awak punya dokumen perniagaan. Contohnya di mana? Boleh tengok yang pertama, keluar inventory yang pertama di mana? Yang ini, nampak ni 2 hari bulan ni kan? So ini yang awak keluarkan lah. 4 papan, contoh macam cikgu 4 papan darablah dengan 30. Ini yang sepintas lalu. Cikgu bagi tunjuk yang dah ada jawapan. So dekat sini, bahagian masuk ni sebenarnya semua akan sama sebab ini adalah invoice.
invoice belian kan. Kalau tak silap cikgu, yang beli semuanya sama. Betul ke salah? Betul cikgu. Betul. So yang beli semuanya akan samalah. Okay, kalau awak refer kepada table yang kita buat ni, tapak penggunaan ni pun boleh, tak ada masalah. Contohnya dekat sini awak nampak bahagian ni 1 hari bulan awak beli. So awak boleh lah, okay, dekat sini penilaian inventory akhir untuk contoh roti burger Okay, so 1 hari bulan, nampak 1 hari bulan adalah beli. So boleh juga refer dekat table penggunaan ni. Roti burger letak 600, burger ayam letak 300, roti oblong 200, burger kambing oblong 200, sos 15, mayonis 12. Boleh refer benda ni, tak ada masalah. Ikut awak nak refer daripada urus niaga ni. Kalau awak refer daripada urus niaga ni, maksudnya awak go through satu persatu lah, awak tengok satu balik. Okay, tapi kalau awak yakin dengan awak punya table ni, awak boleh refer dekat sini. Yang beli ni adalah invoice. Okay, boleh Okay, kemudian alright, sekejap. Okay, so cikgu bagi tunjuk yang ni Cuma cikgu yang ini, cikgu nak pesan awal-awal untuk kos sepaket ni, okay, yang ini ni cikgu tu buat silap so jangan ikut yang ni tau. Cikgu just nak terang yang bahagian masuk keluar ni saja nanti guna table ni. Okay, untuk kos sepaket ni awak kena kira seunit. Maksudnya, okay, contohnya untuk roti burger harga dalam soalan ni RM9.06 kan. Okay, untuk roti burger ada berapa biji dalam soalan? Roti burger ada berapa biji? 40. So cuba awak bahagikan RM9.60 bahagikan dengan 40. 24 sen. 24. Sekejap RM9.60 bahagikan dengan 40. So seunit adalah 24 sen. So saya nak dekat sini letakkan nilai seunit sahaja. Faham Bukan harga sepaket. Untuk roti burger kena kira seunit. Sebab itulah hari tu cikgu pesan dekat awak, pilih harga kos seunit tu yang memang elok-elok dapat 2 digit. Sebab dia cantik sikit lah. So itu adalah sebabnya letakkan kos seunit semua sekali. Okay, untuk roti oblong pun sama seunit yang ini RM4 awak divide lah berapa unit, tengok soalan. Okay, and then burger ayam pun sama. Okay, yang tak letak seunit itu hanya ada sos cili. Okay, sos cili kita pakai botol. Okay, and then dan juga mayonis. Tak salah cikgu. Itu saja. Yang lain tu awak kena kira seunit. Kalau macam kotak burger pun kena cari seunit dia lah berapa. Okay, untuk bahagian tu jelas? Jelas. Okay. Ingat yang ini adalah kos seunit kecuali mayonis dan juga sos. Itu saja. Okay. Lepas tu tadi cikgu cakap bahagian masuk ini boleh refer urus niaga awak. Tengok invoice yang terlibat semuanya akan sama. So boleh buat sama-sama dengan kawan awak lah Okay, boleh buat sama-sama dengan kawan awak. Okay, pastikan nilai untuk masuk ni semuanya sama semuanya sama. Kecuali yang ada pulangan lah. Kalau ada pulangan tu adalah tak silap cikgu, sos awak ada pulangan tak silap cikgu. This one. Pulangan ni dekat sini ni, yang ini ni nota kredit ni, yang ini tak sama yang ini tak sama. Sebab itu bergantung kepada berapa jumlah pulangan awak. Ke dokumen tu sama, cikgu tak ingat. Nanti boleh double confirm Alright. Untuk bahagian keluar, okay. So cikgu ajar dulu untuk bahagian keluar bila awak buat kat inventory, kalau nak mudah, okay, bahagian keluar ni, okay, awak boleh refer dekat guna inventory awak, table ini. So table ini awak boleh guna. Okay, contohnya cikgu bagi contoh dekat sini Okay, contohnya yang pertama ni kita nak buat roti burger. So roti burger, okay, untuk keluar ni awak boleh refer dekat sini. Nampak? Jumlah roti burger dan juga kotak burger adalah 330. Okey, maksudnya dekat sini awak guna 330. Pindahkan saja. Pindahkan saja ke dalam kad inventory awak. Kalau awak tengok dekat sini nampak 330. Sama saja. So maksudnya bahagian keluar ni untuk roti burger awak boleh refer lampiran D awak. Lampiran D adalah lampiran penggunaan inventory. Okay, so sini adalah data untuk roti burger dan juga burger. So letaklah 330 dekat sini. Yang itu jelas ke untuk roti burger? Jelas.
Okay, maksudnya memo awak copy paste je. Kalau awak tengok sama je ni 8888, awak tengok ini pun 888. Ini 560, ini 630, ini 63. Kalau awak refer kat inventory semuanya sama, nampak? Okay. So untuk itu awak boleh bila awak buat kat inventory untuk roti burger, awak boleh refer lampiran D. Okay, awak buat untuk roti oblong pun awak boleh refer bahagian keluar ni dekat lampiran D. Ni lampiran D ni. Contoh dekat sini roti oblong yang awak guna 50, 120, 110. Kita double check sama tak? Dekat sini 50, 120, 110, 70 sama. So roti oblong pun boleh refer lampiran D. Okay, and then kalau awak buat burger ayam. So burger ayam pun sama, awak boleh refer dekat dalam table kat inventory ni lah, penggunaan kat inventory. Okay, burger ayam, kita cerita burger ayam. So tengok dekat sini, ini burger ayam. Burger ayam ambil jumlah yang ini, 210, 558, 450, 410, 42. Okay, itu dekat situ. Sama yang ini 210, 558, 450, 410, 42. So dia akan sama. Okay, untuk kat inventory burger ayam, boleh faham nak ambil data dia dekat mana? Faham. Boleh. Okey, untuk burger kambing oblong sama juga, yang ini pun awak boleh ambil dekat dalam guna inventory, ambil yang hujung ni. Oblong kambing sebab kita cakap pasal daging kambing kan. So 50, 120, 110. So tengok 50, 120, 110. So settle lah bahagian ni Okay, so itu sama juga, awak boleh refer, nak buat kat inventory boleh refer guna inventory. Sebab itulah cikgu letakkan sebelah-sebelah. Okay, and then apa lagi? Okay, untuk sos cili ini, untuk sos cili ni dalam penggunaan inventory, kita tak ada sos cili, kita tak ada mayonis dan kita tak ada telur tau. So yang itu awak boleh refer yang tapak table penggunaan. Nanti cikgu terang. Okay, so untuk bahagian apa? So untuk bahagian sos cili ini macam biasalah, invoice ni awak boleh refer. Okay, kalau daripada sini, okay, yang inilah awak nampak ni, yang awak beli ni nampak. Okay, yang pertama awak ada beli 15 botol. So awak letaklah dekat situ 15 botol. Dekat sini 15 botol. So baki awak 15 botol lah. Okay, and then bahagian memo ini awak akan refer bahagian keluar inventory awak lah. Okay, yang ini bahagian keluar inventory, tapi yang ini nilai dia tak sama tau sebab ini tapak cikgu lain. Yang ini adalah tapak cikgu. So untuk bahagian memo ni awak boleh refer dekat tapak ni. Tapak yang awak buat hari tu, nampak perkataan keluar inventory? So awak boleh refer dekat situ. Dekat sini cikgu keluarkan 2, mayonis pun 2. Kebetulan sama dengan cikgu ni punya tapak. So 2. Boleh? And then untuk nota kredit ni awak boleh refer juga dengan table yang awak buat ni. Okay, nampak ni pulangan ada 5. Yang ni semua sama kot, tak silap cikgu kan? Semua sama, so awak akan letaklah 5 dekat situ. Isikanlah semuanya. Memo yang ini adalah keluar inventory pertama, memo yang kedua keluar inventory kedua, ini keluar inventory ketiga. Ini keluar yang keempat. Boleh faham? Boleh. Boleh dapat tak benda tu untuk sos? Oh sayangku, are you alright? Are you okay? Okey. Cuma yang cikgu pesan tadi, ingat sos cili, telur dan juga mayonis awak kena refer table yang ini. Okey, ingat refer table yang ini yang awak dah buat. Alright, okay. Untuk bahagian memo ini dalam sos cili, mayonis dan juga telur, dia refer kepada jumlah keluar inventory. Ini adalah keluar inventory 1, ini keluar inventory 2, ini keluar inventory 3, ini keluar inventory 4, ini keluar inventory 5. Okay, faham So dekat mana awak nak tengok? Dekat table ni. Table ni dah ada yang warna hijau. Ini yang pertama, ini yang kedua. Okey, ini yang ketiga, ini yang keempat, ini yang kelima. So awak boleh tengok dekat situ. Keluarkan nilai yang awak letak ni lah, letak semua sekali benda tu. Okey, so untuk kat inventory tu jelas? Untuk kat inventory sos, mayonis dan juga sos cili, jelas?
Jelas. Jelas Okey, so untuk kad inventory itu sahaja yang awak kena buat. Okey, untuk hari ni itu sahaja yang cikgu nak awak buat. Okey, lepas tu kalau nanti cikgu akan bagi tapak tau. Kalau awak nak guna tapak pun boleh, tak ada masalah. Tapi tapak cikgu bagi kosong je lah. Sebab kerja tak banyak. So cikgu akan bagi tapak kosong. Okey, so nanti cikgu akan bagi punya inventory akhir, cikgu akan bagi macam ni. Yang ini dah ada formula tau. Awak jangan usik bahagian baki dan juga jumlah. Jangan diusik. Okey, contoh macam tadi masuk contoh ada 150. Okey, yang kerja awak masukkan bahagian masuk and then letakkan cost unit awak lah, contohnya 5%. Okey, nanti dia akan auto lah dekat sini RM75. Dia akan auto kira dekat sini. Okay, and then yang keluar tadi cikgu kata untuk roti burger, roti oblong, yang itu boleh refer table inventory. Table inventory boleh tengok daging ayam, daging kambing, apa lagi, roti burger, kotak burger, situ boleh tengok. Yang ini boleh refer sini. Jelas Ini tu. Okey, contoh macam dekat sini ada keluar, contohnya cikgu keluar 50. So nanti dia akan auto lah, dia akan auto generate. Okey, untuk bahagian cost unit ni sila tarik ke bawah sila tarikkan ke bawah terus macam tu. Kalau awak rajin, boleh lah, awak boleh type satu-satu, tapi tarik je ke bawah, dia automatically lah akan letak set terus 50%. So dekat sini dia akan auto kira. So dekat sini nampak last kali baki dia 50%. Ini cikgu tak isi habis, ni contoh saja, baki dia akan automatically masuk dekat sini. Ini kalau awak nak guna Excel lah. Kalau awak rasa nak guna manual, cara pengiraan dia adalah, okey, yang masuk ni, okey, macam biasa letak dekat baki, yang keluar awak akan tolak. Okey, yang itu jelas Yang ini ingat balik macam mana awak nak buat kat inventory masa tingkatan 4 dulu. Boleh? Boleh. Okey, so kat inventory cikgu rasa tak ada masalah. So boleh refer awak punya ni lah soalan nanti. Cikgu. Ya? Yang 29 dengan 30 dekat kad inventory tadi. Tak ada urus niaga, so biar kosong je. 29 dan juga 30. Yang ini tak ada urus niaga. Are you sure tak ada urus niaga? 29 hingga 30 tak ada urus niaga? Ya. Tak ada cikgu. Tak ada. Tapi yang untuk 29 hingga 30 ni dia ada untuk ni kan? Dia ada untuk apa Dia ada untuk dia ada untuk yang keluar inventory untuk sos, mayonis dan juga ni kan? Double check kejap. Ini ke tak ada? Cikgu rasa ada. Dia keluar 28 jelas. 28 sahaja last. Okey. So nanti awak isi dulu lah, nanti cikgu double confirm yang tu. Sebab cikgu tak cuba pun buat benda ni. Sebab tak silap cikgu ada. Kejap cikgu tengok guna inventory awak. Ni 29.30. Ada 29.30? Cikgu, kita buat tak isi cikgu. Cikgu kata tak ada. Kosong tu. Apa ulang balik? Kita punya tak ada cikgu. Sebab yang kat table pengguna ni pun, apa yang jadual pengguna inventory pun sampai 28 hari bulan je cikgu. 28 hari bulan. Sekejap cikgu buka soalan sekejap Maksudnya yang last sekali ini tak ada Tak ada. Kenapa tak ada Awak tak ada buat ke yang last sekali ni dalam kad inventory awak? Ni rekod jumlah penggunaan inventory ni. Awak tak ada isi ke? Tak Tak ada. ada sebab urus niaga lepas 28 tu dah tak ada. Tak ada apa-apa dah. Maksudnya dalam soalan awak. Ya. Dalam senarai urus niaga ni dokumen ni. Yang ini ke maksud awak? Betul. Yes. Oh, okey. Alright, cikgu faham. Maksudnya untuk last sekali tu, untuk table yang ini, awak cuma ada sampai sini, betul? Apa ni? Okay, so tak apa. So kat inventory awak buat takat sini sajalah. Yang ini kosongkan dulu. Boleh? Boleh. Sebab yang last sekali ni sebenarnya itu adalah
pelarasan sebenarnya. Yang cikgu ingat itu adalah pelarasan. So awak akan buat sampai sinilah, nanti cikgu akan double confirm dengan awak Alright. So ada soalan nak tanya berkaitan dengan kad inventory? Ada. Sebab cikgu tak nak masuk pelarasan. Senarai pelarasan ni cikgu dah ada dah. Cikgu dah buat dah semua sekali dekat sini. Tapi Cikgu dah ada cikgu, dah senarai pelarasan awak semua ya. saya rasa sos cili dengan mayonis 5 kali keluar sampai betul lah. Apa dia? Ada kan dia sampai 5 kali keluar kan? Itu 5 sos kali cili dengan sampai mayonis. 8. Itu sos cili dengan mayonis. Ayo, ini aku pergi pening kepala Jap. Maksudnya untuk sos cili, mayonis dan juga telur, dia ada keluar sampai inventory 4 sahaja. Ada 5. Ada 5, cukup 5 kan? So itu tak ada masalah kan? Yang awak cakap untuk kad inventory ni, last kali itu saja tak ada kan untuk kad inventory. Mana ya Allah. Untuk yang ini je kan, yang problem kan? Yang last ni tak ada kan? Telur saya tak pasti tapi sos cili dengan mayonis ada 5 kali keluar. Itu betul lah. Apa ni? Sekejap cikgu highlight kan. Okay, sos cili, mayonis dan juga telur ni dia ada 5 kali keluar. So untuk dia punya table tu, kat inventory tak ada masalah, betul Sos cili, mayonis dan juga telur, kalau awak refer dia punya table urus niaga ni, mana? Okay, yang ini. Okay, so dia ada ni tau, dia ada dekat sini, nampak? Ni yang pertama kali kedua, ini kedua, ini ketiga, ini keempat, ini kelima. So untuk telur, mayonis dan juga sos cili tak ada masalah. Table ni betul. Betul kan? Okay, sekarang ni isunya yang awak cakap dengan cikgu adalah okay, untuk yang roti burger, roti oblong, burger ayam and then burger kambing, yang lain-lain tu lah. Okay, so yang tarikh last sekali ini tiada. Betul? Betul. Okay, so yang ini kosongkan dulu. Faham Awak buat sampai sini sahaja. Sebab awak bagi tahu hari tu kita buat dalam table ini, okay, table last kali ni tak diisi. Betul kan? Tidak diisi. Ya ke tidak? Betul. Okay, tidak diisi. Betul. Okay, sebenarnya awak kena isi sebenarnya table ini. Faham Awak kena isi table ini sebenarnya. Hari tu, okay, kenapa kita tak isi sampai sini? Okay, pertama adalah sebab dalam urus niaga awak, ini yang kita rekod untuk jualan tunai cuma ada 4 kali saja awak perasan. Kalau awak refer balik awak punya table jualan tunai ni, kita cuma rekod yang pertama, kedua, ketiga dan juga keempat. Ada 4 sahaja jualan tunai yang kita rekod. Kalau awak tak percaya, awak boleh refer awak punya buku tunai lah. Okay, kalau cikgu buka buku tunai cikgu dekat sini. Okay, buku tunai awak tengok Jualan tunai, cuba awak kira ada berapa. Pertama 1. And then lepas tu 2. Lepas tu 3. Mana? Jualan tunai di bank kan. 1, 2, 3, 4. Perasan ada 4 sahaja jualan tunai yang awak rekod. Perasan. Okay, so cikgu pesan balik dengan awak So table ini, okay, table yang awak cakap dengan cikgu tadi, yang ini, this one. Mana? Okay, table ini, guna inventory ni. Okay, table ini awak kena isi sendiri. Sekarang ni table ini dekat awak kosong kan? Betul. Ya. Kosong. So bila kosong, maksudnya sila letak sebarang number. Faham Sila letak sebarang number dekat sini. Yang ini. Yang ini letaklah, jangan letak banyak-banyak sangat lah. Dekat sini, burger ayam. Okay, yang ini untuk benjo, letak kolom ni. Lepas tu yang ini, letak yang atas saja. Ambil tunai saja, jangan pergi letak kredit. Boleh? Yang ini sila isikan masa awak sambung ni. Masa awak buat kat inventory, yang ini sila isi dulu yang inilah. Boleh? Kan dah start pening. Lepas tu kena ni cikgu. Letak dekat buku tunai. Tak payah, buku tunai tak ada. Sebab dalam buku tunai awak,
Okey, dalam buku tunai awak memang urus niaga yang terlibat cuma ada ini saja. Yang ini saja. Sebenarnya dalam yang ni last kali ini dalam soalan awak dia nak jadikan yang terakhir ini adalah sebagai pelarasan iaitu ketinggalan catatan. Faham ketinggalan catatan. So ini akan muncul dekat dalam senarai pelarasan dekat belakang nanti akan muncul. Okey, cuma kerja awak adalah okey, habis je Google Meet ni kerja awak adalah isikan dulu tabel penggunaan inventory ini. Faham Isikan yang terakhir ini dulu. Okey, tolong isi bahagian tunai sahaja. Bahagian kredit jangan diusik. Faham Jangan diusik bahagian kredit. Yang itu jelas? Jelas. Okey, and then daripada tabel penggunaan inventory ini sila pindahkan ke dalam jualan tunai ini. Jelas? Yang last kali ni. Jelas. Okay, ingat habis Google Meet pergi dekat dalam ni guna inventory yang terakhir sila isi semua sekali bahagian tunai. Jangan ambil nilai yang besar, ambil agak-agak saja. Sebab dia adalah untuk 2 hari, 29 hingga 30. So awak agak-agak je lah ambil puluh-puluh macam tu. Okay, and then lepas dah dapat nilai ini, pindahkan ke dalam tabel jualan tunai. Yang ini isikan data yang sama yang awak letak tadi. Okay, nilai hujung ni macam cikgu 322. So 322 ini yang akan masuk dalam list senarai pelarasan nanti. Senarai pelarasan tu dekat belakang ni. Ni senarai pelarasan ni. Cikgu akan tunjukkan sikit lah senarai pelarasan ni. Awak akan ada satu item yang ini. Kesilapan ketinggalan catatan. So yang ini nampak cikgu letak 322. Yang ini awak takkan samalah. Depends kepada yang depan awak. Itu kita cerita belakang nanti. So jelas yang awak kena buat habis Google Meet, isi dulu tabel, guna inventory, pindahkan ke dalam jualan tunai. Boleh? Maksudnya lepas awak dah pindahkan ke dalam jualan tunai, maksudnya awak punya kad inventory yang akhir ni pun akan ada. Boleh? Boleh. Okey, jelas Kalau tak faham juga, WhatsApp lah cikgu. Kita video call pun boleh, tak ada masalah. Okey, yang itu. Sebab hari tu cikgu suruh awak tinggalkan kosong kan sebab dia tak ada urus niaga. Dia kena isi sebenarnya. Sebab ini dia dah masuk part pelarasan. Okey, so ada soalan nak tanya berkaitan dengan penggunaan inventory? Kat inventory ada soalan Tak nak ada. tanya? Okey, tak ada soalan Okey, cikgu tak boleh nak bagi awak benda ni. Okey, sebab keluar kita tak sama. Masuk kita sama, keluar kita tak sama. So cikgu tak boleh and then baki kita pun tak sama. Kita punya course package pun tak sama. So nanti cikgu akan bagi tapak ni lah dekat awak. Siapa yang nak guna boleh isikan. Tapi macam biasa cikgu cakap yang ini awak kena salin dalam kertas soalan awak. Sebab yang typing tidak dikira. Boleh So soalan lain ada? Ada soalan lain sebelum cikgu endkan kita punya Google Meet hari ni? Tak ada. Tak ada. So kalau tak ada, so itu sajalah untuk hari ini. Cikgu, Ya. Rabi nak cakap. Okay, Cikgu. Rabi, kenapa? Yang nak kena snap dan buat PDF semua tu dari awal sampai BCP tu semua Iman Rabi, cikgu tak boleh dengar suara awak. Tak jelas. yang kena buat hantar cikgu tu last hantar bila? Okay, last hantar bila hari ni hari Selasa kan? Sebenarnya kalau boleh cikgu nak imbangan duga awak tu dah sampai imbangan duga tu last hari Rabu lah sepatutnya. Yang tak imbang. Kalau yang imbang tu cikgu boleh terima lagi lah. Boleh, okay, tak apa. Alright. Banyak lagi ke yang tak imbang? Sebab kalau hari Khamis ni cikgu nak masuk senarai pelarasan. Senarai pelarasan tu awak boleh buat kalau awak dah settle imbangan duga. Imbangan duga awak dah betul baru cikgu boleh proceed. Cikgu selalu ambil resiko, cikgu tak tanda pun imbangan duga awak tu sebelum pelarasan. Sebab kalau once awak dah betul sekali, okay, insyaAllah betul lah. Kalau ada salah pun mungkin sikit je boleh dibaiki dengan cepat. Tapi kalau memang awak dah buat sekarang ni, imbangan duga awak tu memang tak imbang.
And then dah berkali-kali dah baiki. Yang itu cikgu akan suruh hantar dekat cikgu dulu. Yang tu cikgu akan tanda. Takut terlalu banyak awak adjust, takut ada tersilap letak. Yang tu cikgu akan minta lah. Alright. Boleh? Sebab senarai pelarasan ni dekat sini dia melibatkan item imbangan duga dekat sini. So bila dia melibatkan item imbangan duga, maksudnya imbangan duga awak ni kena tepat. Sebab kita akan ambil daripada imbangan duga. Contohnya macam dekat sini, susut nilai lengkapan 10%. Dia ambil nilai lengkapan, tolak nilai tongges. Nilai lengkapan nak ambil mana? Kita akan ambil dekat sinilah nilai imbangan. Okay, and then nilai tongges nak ambil mana? Refer invoice awak. So dia berkait. So imbangan duga memang kena imbang dulu. Barulah kita boleh proceed dekat senarai pelarasan. Tapi cikgu tak boleh nak tunggu yang lain tu tak imbang, nak bagi imbang ni sebab kita kejar masa. And then lagi satu, cikgu akan upload benda ni dekat dalam YouTube kan, so awak boleh tengok lah yang mana dah laju, dia boleh terus sambung senarai pelarasan. Macam tu. Ada soalan lagi? Oh, maksudnya kalau dah imbang tak payah hantar ke cikgu? Kalau dah imbang, kalau awak yakin tak payah hantar. Tapi kalau contoh yang dah buat imbangan duga, tak imbang-imbang, dah banyak kali try, tak boleh, dah fed up, okey hantar dekat cikgu. Yang tu je cikgu nak. Kalau memang dah dapat, kawan awak pun kata betul, tak payahlah awak hantar. InsyaAllah betul, jangan risau. Jangan satu je lah, jangan pula awak pergi adjust dekat sini. Nak bagi imbang, tiba-tiba awak ubah data ni. Itu jangan benda ni dia berkait dengan depan. Depan ubah, belakang ubah macam tu. Contoh macam yang Alia punya, cikgu akan tanda lah sebab Alia kata dia tak jumpa, so cikgu akan double check lah. Nanti lepas ni baru cikgu double check Alia punya. Yang lain tu kalau dah sekali buat dah imbang tak apa, terus proceed. Boleh? Okey cikgu, boleh. Okey, cuma siapa yang tak imbang lagi? Okey, siapa yang tak imbang lagi sebenarnya bahagian yang bahagian ni, bahagian kat inventory ni awak tetap boleh buat, dia tak ada masalah. Dia tak ada masalah pun dekat sini, awak boleh buat. Kalau salah sekalipun, contohlah dekat imbangan duga awak, let's say yang Alia punya cikgu check, tiba-tiba ada salah tu dia efek dekat jualan tunai. Tak apa, nanti cikgu akan tolong adjustkan lah dekat mana nak baiki, dekat mana nak tukar, cikgu tahulah dekat mana. So yang lain tu even tak imbang boleh cuba teruslah kat inventory awak. Boleh? Ada soalan lain lagi sebenarnya? Sebab yang ini cikgu minta awak buat dulu lepas habis kelas ni, terus buatlah, ini tak banyak mana pun, boleh buat serentak dengan kawan awak, tak ada masalah. Okey, awak boleh buat sendiri kan kat inventory kan? Tak perlu cikgu terang satu-satu kan? Boleh. Boleh Kalau tak boleh kata tak boleh. Cikgu tunjuklah, cikgu bagi tahu ambil kat mana. Cuma tadi cikgu dah bagi tahulah yang ini invoice ambil di mana, keluar ambil di mana. 3 ini refer awak punya table yang ini. Table yang ini. Table yang depan sekali table penggunaan yang kita buat colourful ni. Dia kena refer situ. Okay, so kalau tak ada soalan lagi, so kita habiskanlah kelas kita untuk hari ini sampai sini, boleh? Boleh. Okay, so itu saja kelas kita untuk hari ini. So awak boleh cuba terus buat kat inventory awak. Okay, kat inventory awak memang tak akan dapat nilai yang sama Harga tolong double check betul-betul, jangan silap letak harga sebab benda ni dia berkaitan dengan inventory akhir yang kita akan pakai dekat Apur nanti. Once kalau awak salah kira kat inventory, maksudnya Apur awak, PKK awak tak akan imbang. So buat betul-betul, hati-hati. Okay, so itu saja. Terima kasih kelas. Ada soalan nanti boleh WhatsApp tanya. Okay, itu je. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih, Ego.